Matematik Tambahan Percobaan SPM 2021 Kelantan. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 2, titik R negatif 1, 0, dan titik P kosong. Titik P ialah titik berubah pada paksi X dan P menokok dengan kadar 10 unit. PQ selari dengan paksi Y. Soalan A. Nyatakan panjang L unit bagi QR dalam sebutan P. Seperti dalam raja, kita mengetahui bahawa QR adalah hypotenuse, maka hypotenuse boleh dicari melalui formula teorem Pythagoras, iaitu hasil tambah kedua sisi ini dikuasa duakan dan kemudian dipunca kuasa 2 untuk mendapatkan hypotenuse. Untuk mendapatkan sisi ini, kita boleh perolehi dengan P tolak 1, P tolak negatif 1, kuasa 2. Tambah dengan sisi ini adalah P kuasa 2 di kuasa 2. Kerana Q berada di dalam lengkung tersebut, maka kita boleh mencari nilai Y dengan memasukkan nilai X bagi Q. Kemudian kita akan memperoleh P tambah 1 kuasa 2 tambah P kuasa 4 dipunca kuasa 2. Kemudian soalan B, kirakan kadar panjang QR menokok apabila P sama dengan 1. Untuk soalan ini, saya menggunakan petua rantai. Daripada soalan, kita telah diberi kadar perubahan P, iaitu 10 unit. Dan soalan yang diminta adalah untuk mencari kadar panjang. Jadi, pembezaan L terhadap P belum kita perolehi. Pembezaan L terhadap P saya perolehi dengan menggunakan petua rantai, iaitu dengan mewakilkan P tambah 1 kuasa 2 tambah P kuasa 4 dengan U, dan V U kuasa 1/2. Kemudian saya bezakan U terhadap P dan V terhadap U. Setelah memperolehi dua nilai ini, saya darabkan, kemudian akan mendapat nilai ini. Kemudian petua rantai yang ini kita boleh gunakan kerana kita telah memperoleh setiap nilai, iaitu kadar perubahan P 10 unit, perubahan L terhadap P, nilai yang telah kita perolehi tadi, dan P adalah 1. Jadi dengan menggunakan petua rantai, darabkan ini masuk di sini, dan kadar perubahan P 10. Jadi kadar panjang kita perolehi adalah 40 per punca kuasa 2, 5. Kemudian soalan 2. A. Fungsi F ditakrifkan oleh F sama dengan negatif modulus 2X tolak 5. Lakarkan graf bagi F untuk domain X lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil sama dengan negatif 5. Dan nyatakan julat F yang sepadan untuk domain itu. So, untuk soalan A, dia meminta kita untuk melakarkan graf dan menentukan domain dan menentukan julat bagi domain ini. Kemudian oleh itu saya hanya menggunakan titik minimum dan titik maksimum
dan titik pantulan daripada fungsi yang telah diberikan. Setelah saya perolehi dan menggantikan nilai-nilai yang patut, kemudian saya akan plotkan ke dalam graf. Daripada graf kita boleh cari julat F, yaitu dari negatif 9 hingga 0. Kemudian soalan B. Fungsi F ditakrifkan oleh F sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 2 untuk x melebihi sama dengan negatif 1,5 dan kurang sama dengan 2. Raja 2 menunjukkan lakaran bagi y sama dengan fx. Diberi bahawa songsangan f wujud pada sata yang sama, lakarkan graf bagi songsangan f. Seterusnya cari domain dan julat bagi songsangan f. Songsangan f adalah pantulan bagi fungsi f yang telah pada raja tersebut. Jadi pantulan tersebut adalah sedemikian. Kemudian daripada lakaran tersebut kita boleh mencari domain dan julat bagi songsangan f. Bagi domain adalah 0 hingga 2, dan bagi julat f dari negatif 1,5 hingga 2. Kemudian soalan 3, raja 3 menunjukkan segitiga OAB. Titik C terletak pada AB dan titik D ialah titik tengah bagi OB. Diberi bahawa OA sama dengan A, OB sama dengan B, dan AC sama dengan 2CB. Soalan A, ungkapkan dalam sebutan A dan B bagi DA. Jadi laluan yang telah saya dapat adalah DA sama dengan, untuk ke DA saya akan lalui jalan DO dan OA. Seperti yang kita baca soalan tadi, D adalah titik tengah bagi OB, OB adalah B. Jadi OD adalah B bahagi 2. Dan kemudian dia melawan arah, jadi dia akan menjadi negatif. Jadi negatif B over 2 tambah dengan OA, dia mengikut arah, jadi dia positif A. Kemudian soalan 2, OC. Jalan yang telah saya jumpa adalah untuk melalui OC, saya akan menggunakan jalan OA tambah AC. OA adalah A dan AC saya perolehi dengan mendarabkan 2/3 daripada AB. Kemudian OA saya gantikan dengan nilai A, dan AB saya perolehi dengan jalan AO tambah OB. Kemudian saya gantikan dan akan memperolehi nilai ini. Kemudian soalan B, garis lurus OC dipanjangkan ke titik E supaya DA selari dengan BE. Diberi bahawa OE sama dengan HOC dan BE sama dengan KDA. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar, ungkapkan OE. Dalam soalan yang pertama dalam sebutan H, A, dan B. Daripada persamaan ini, saya telah membuat OE sama dengan H, dan OC saya telah memperolehi OC daripada soalan yang di atas ni. Jadi saya gantikan dan darabkan masuk H ke dalam untuk memperoleh jawapan. Dan soalan kedua, dia mahu OE dalam sebutan K, A, dan B.
soalan 2 ini, untuk mencari OE, saya akan kembangkan jalan BE ini dengan melalui BO-OE. BO-OE. Dan kemudian K didarabkan dengan DE, dan jalan DE adalah macam soalan yang pertama tadi, yaitu DO tambah OE. Kemudian untuk mencari OE, pindahkan BO ke sebelah dan gantikan nilai yang telah diperolehi daripada soalan ini. Dan BO seperti yang kita tahu B, tetapi melawan arah jadi negatif. Dan jawapan akan perolehi seperti ini. Kemudian soalan C, seterusnya cari nilai H dan nilai K. Daripada soalan B ini, kita tahu bahawa ini OE dan yang soalan kedua pun OE. Jadi kita boleh bandingkan sahaja dengan membandingkan nilai A, yaitu 1/3 H sama dengan K. Jadi H sama dengan 3K. Dan nilai B 2/3 H sama dengan 1 tolak 1/2K. Daripada persamaan 1 ini, saya telah mendapatkan nilai H. Kemudian saya menggunakan teknik penggantian dengan menggantikan 1 ke dalam 2. Setelah saya menggantikan dan saya selesaikan untuk mendapat K, yaitu 2/5. Setelah mendapat K 2/5, saya masukkan K 2/5 ke dalam persamaan 1 tadi untuk mendapatkan nilai H. Soalan 7. Buktikan bahawa 2 tan theta darab 1 tambah cos 2 theta sama dengan 2 sin 2 theta. Jadi saya membuktikan dari kiri 2 tan theta saya tukarkan kepada 2 sin cos. Kemudian saya ingin menghilangkan cos dengan menukarkan cos 2 theta kepada 2 cos kuasa 2 theta tolak 1, yaitu rumus sudut berganda. Kemudian saya akan hilangkan cos dan dapat 2 sin theta darab 2 cos theta, yaitu 4 sin cos theta. Untuk menyamakan dengan bahagian kanan, saya akan memfaktorkan 2. Saya akan memfaktorkan 2. Kemudian 2 sin cos theta ini saya tukarkan kepada sin 2 theta melalui rumus sudut berganda. Dan terbuktilah bahawa bahagian kiri adalah sama dengan bahagian kanan. Soalan B, seterusnya lakarkan graf Y sama dengan modulus tan theta darab 1 tambah cos 2 theta tambah 1 untuk theta melebihi 0 atau sama dengan 0 dan kurang atau sama dengan 3/2 pi. Daripada soalan yang pertama, kita boleh rujuk, tetapi soalan yang pertama mempunyai 2, didarabkan dengan 2. Tetapi soalan yang kedua tidak mempunyai 2. Jadi saya dapat simpulkan di situ, 2 sin 2 theta ini saya bahagi 2 untuk menggantikan nilai ini. Seperti yang di sini, 2 sin 2 theta saya bahagi 2 dan mendapat sin 2 theta dimoduluskan tambah 1. Kemudian dia meminta untuk melakarkan graf. Sin 2 theta bermaksud dia melengkapkan satu kitaran lengkap pada 180 darjah, yaitu pi, tetapi dia mahu bentuk graf itu di antara 0 hingga 3/2 pi.
dan telah dianjakkan sebanyak 1. Jadi daripada 0 dianjakkan kepada 1 dan 1 dianjakkan kepada 2. Kemudian modulus maksudnya semua nilai negatif dipositifkan. Kemudian lakarkan graf dan graf akan jadi seperti ini. Kemudian soalan C, berdasarkan graf di 7b, cari nilai K dalam persamaan ini supaya persamaan itu hanya mempunyai 3 penyelesaian. Untuk graf yang telah kita lakarkan di atas tadi. Jadi kemungkinan untuk kita memperolehi 3 penyelesaian adalah dengan menggariskan di sini, yaitu penyelesaian yang ada adalah 1, 2, 3. Yaitu di paksi Y di 2. Jadi kita boleh bandingkan 2K tolak 4 sama dengan 2. K adalah 3. Soalan 10. Raja 7 menunjukkan graf yang menyentuh paksi X di titik E dan memotong paksi Y di titik B. Garis lurus BC yang selari dengan paksi X adalah tangent kepada lengkung itu di titik B. Diberi fungsi kecurunan adalah 2x kuasa 2 tolak 8x. Ini. Kemudian soalan E1, dia minta cari koordinat titik E dan diberi fungsi kecurunan adalah 2x kuasa 2 tolak 8x. Jadi untuk mencari titik koordinat E, seperti yang kita tahu, titik koordinat E adalah titik lengkok balas, maka kecurunan di situ adalah sifar. Jadi daripada fungsi kecurunan yang telah diberikan, kita boleh samakan dia dengan sifar, kerana pada ketika itu kecurunan adalah sifar. Kemudian kita akan memperolehi X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, tetapi kita abaikan X dengan 0, kerana daripada graf kita tahu bahawa E adalah positif. Maka E adalah 40 koordinat dia. Kemudian nomor 2, dia meminta persamaan bagi lengkung tersebut. So daripada fungsi kecurunan yang diberikan ini, kita boleh mencari persamaan lengkung tersebut dengan mengamirkan fungsi kecurunan tersebut. Saya akan kamirkan fungsi kecurunan ini dan akan memperoleh seperti ini. Kemudian pintasan Y yang belum diketahui saya perolehi dengan menggantikan titik yang telah kita dapatkan daripada di atas ke dalam persamaan tersebut, dan pintasan Y adalah 64/3. Maka persamaan lengkung yang sebenar adalah 2/3x kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tambah 64/3. Kemudian nomor 3, koordinat titik B. Seperti yang kita tahu, titik B juga merupakan titik lengkok balas. Daripada fungsi kecurunan tersebut, kita memperolehi bahawa X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Dan daripada graf itu kita mengetahui bahawa nilai X bagi B adalah 0 dan hanya mempunyai nilai Y. So, masukkan nilai 0 ke dalam persamaan yang telah kita perolehi di atas, dan kita akan memperolehi B sama dengan 0,64/3. Kemudian soalan terakhir, seterusnya hitungkan luas kawasan berlorek. Oleh itu, saya mencari luas
luas kawasan putih, dan saya memperolehi 56 unit kuasa 2. Dari 6 hingga 0, yaitu di sini 6 hingga 0. Dan kemudian saya mencari luas segi 4 tepat itu yang di sini untuk mencari untuk mencari kawasan berlorek ini. Jadi besar tolak yang kecil, yaitu luas segi 4 tolak dengan luas kawasan putih, dan saya akan mendapat luas kawasan berlorek adalah 72 unit kuasa 2. Kemudian soalan 11, Raja 8 menunjukkan sebuah bulatan STU yang terterap dalam sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Diberi bahwa AB ialah 15 cm dan BC ialah 9 cm. Soalan E, cari sudut BAC dalam radian. Sudut BAC. Jadi sudut ini kita perolehi dengan menggunakan tan sama dengan TOA, yaitu opposite dan adjacent. Opposite, adjacent. Jadi kita akan mendapat sudut itu yaitu 30.96 darjah dalam unit radian 0.5405 rad. Kemudian soalan B, cari jejari dalam cm bulatan STU. Jejari. Kemudian saya mendapatkan nilai ini dengan saya membahagi 2 daripada sudut yang telah saya perolehi di atas. Kemudian saya menggunakan konsep yang sama, yaitu TOA, opposite dan adjacent. Opposite, adjacent. Kemudian saya mendapatkan nilai R, darabkan 15 tolak R dengan tan 15.48 dan mendapat 4.15 tolak 0.2769 R. Kumpulkan R pada satu tempat dan kita akan memperolehi R adalah 3.250 cm. Kemudian soalan C, perimeter dalam cm rantau berlorek. Rantau bagi ini yang berlorek. Jadi kita boleh memperolehi sudut ini dengan menolak daripada ini sudut yang telah kita dapat, yaitu 90 darjah 15.48 ditolakkan dengan 180 dan mendapati bahwa sudut ini adalah 74.52. Kemudian didarabkan dengan 2 untuk mendapatkan sudut yang sebenar, dan sudut itu adalah 149.04. Kemudian 1.4904 didarabkan dengan 3.142 bahagi 180 untuk menukarkan kepada radian. Kemudian didarabkan dengan jejari yang telah kita perolehi untuk mencari panjang lengkok TS. Panjang lengkok TS. Dan setelah memperoleh panjang lengkok TS, saya akan menambahkan dengan jejari lengkok tersebut dan akan mendapat jawaban 14.96 cm. Soalan D, luas rantau berlorek. Luas bagi rantau berlorek. Luas tersebut adalah 1/2 J kuasa 2 theta. Theta ini adalah dalam unit radian. Jadi 1/2 darab jejari 3.250 di kuasa 2 kan, dan theta adalah 2.602 dan akan memperolehi luas sektor tersebut adalah 13.74 cm3. Kemudian soalan 13,
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Kencana ialah sebuah syarikat pengeluaran yang mempunyai dua kilang, pengeluar S dan T yang menghasilkan produk yang sama. Kilang S boleh beroperasi dengan maksimum 60 jam seminggu dan menghasilkan 30 unit produk sejam. Kilang T boleh beroperasi dengan maksimum 50 jam seminggu dan menghasilkan 20 unit produk sejam. Kilang S lebih besar daripada kilang T dan syarikat itu mesti menjalankan operasi kilang S untuk tempoh masa sekurang-kurangnya sama dengan kilang T. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, sekurang-kurangnya 1.500 unit produk mesti dihasilkan seminggu. Soalan A. Bilangan jam beroperasi bagi kilang S ialah X jam dan bilangan jam beroperasi bagi kilang T ialah Y jam. Tulis 4 kesamaan selain X lebih sama dengan kosong dan Y lebih sama dengan kosong yang memenuhi semua keterangan di atas. So, kesamaan ayat daripada kesamaan tersebut yang telah saya kenal pasti di dalam petikan tersebut adalah yaitu kilang S beroperasi dengan maksimum 60 jam seminggu. Kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, kilang T beroperasi dengan maksimum 50 jam seminggu. Kesamaan yang kedua. Dan kesamaan yang ketiga itu operasi kilang S untuk tempoh masa sekurang-kurangnya sama dengan kilang T. Dan kesamaan yang keempat ialah untuk memenuhi permintaan pelanggan sekurang-kurangnya 1.500 unit produk mesti dihasilkan seminggu. Dan kesamaan itu adalah seperti ini. Soalan B. Menggunakan skala 2 cm3 kepada 10 jam pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Kekangan yang telah diperolehi dan kemudian saya akan mencari titik-titik yang memuaskan bagi kesamaan tersebut, yaitu apabila X kosong, Y kosong, X 60, Y 60, X kosong, Y 75, apabila Y kosong, X 50. Bagi kesamaan ini, X adalah 60 dan Y adalah 50. Graf yang telah dilukis, graf ini, daripada titik yang telah saya perolehi, saya plotkan ke dalam graf ini. Kemudian, saya memperolehi rantau berlorek ini dan melabelkannya dengan R. Kemudian soalan C, menggunakan graf yang dibina di B, cari kos minimum seminggu jika kos sejam untuk mengendalikan kilang S lebih Rp8.000 dan kos sejam untuk mengendalikan kilang T ialah Rp4.000. So, titik persilangan minimum yang telah saya perolehi adalah 30. Maka kos minimum bagi operasi kilang-kilang tersebut adalah dengan menggantikan X dan Y dengan 30 yang telah saya perolehi daripada graf. 30. Maka kos tersebut, kos minimum adalah Rp360.000. Soalan 15, jadwal 2 menunjukkan indeks harga bagi 4 barang A, B, C, dan D bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2017 dan peratusan peningkatan atau penurunan dalam indeks harga bagi keempat barangan ini dari tahun 2019 hingga 2020. Soalan, indeks harga bagi barang B dan D
bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2019 masing-masing ialah 125 dan 130. Soalan A, cari nilai bagi P dan Q. Nilai P dan nilai Q. Kemudian saya memperoleh nilai Q dengan menambahkan Q dengan 100 untuk mendapatkan indeks gubahan 2019 berasaskan 2017. Indeks bagi 2020 berasaskan 2019 telah diberikan, yaitu 125. Dan indeks bagi 2020 berasaskan 2017 dapat kita perolehi daripada jadual tersebut, yaitu 184. Kemudian nilai kemudian 184 sama dengan 100 tambah Q didarabkan dengan 125 bahagi 100. Dan Q saya akan memperolehi yaitu 47.2. Kemudian untuk mendapatkan nilai P, saya akan menggunakan konsep yang sama dan maklumat daripada soalan tersebut. Dan nilai P yang saya perolehi adalah 149.5. Soalan B, hitung indeks harga bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2019 bagi bahan E. Bagi bahan E, indeks bagi 2019 berasaskan 2017 adalah sebanyak 110 dan indeks bagi 2020 berasaskan 2017 ialah 160. Maka soalan menanyakan tentang indeks bagi 2020 berasaskan 2019. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita akan memperoleh bahawa X sama dengan 145.45. Soalan yang seterusnya, bagi barang C. Barang C, kita telah memperolehi maklumat daripada jadual, isikan dan menggunakan konsep yang sama, dan kita akan memperolehi X sama dengan 133.33. Dan soalan terakhir, menggunakan pemberat 1342 bagi barang A, B, C, dan D masing-masing, hitung indeks gubahan bagi barang-barang itu dalam tahun 2020 berasaskan tahun 2017, yaitu indeks ini. Kemudian saya darabkan 160 dengan pemberat 1, 184 dengan pemberat 3, 120 dengan pemberat 4, dan 149.5 didarabkan dengan 2. Kemudian dibahagikan dengan jumlah pemberat dan saya akan memperolehi indeks gubahan 2020 berasaskan 2017 adalah 149.1. Oke, untuk soalan 4, raja 4 menunjukkan bagaimana dua dawai A dan B telah dibengkokkan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama mesti berukuran SCM dan setiap bahagian yang berikutnya dipendekkan sebanyak DCM secara berturutan. Dawai A yang panjangnya 820 cm dibengkokkan tepat kepada 110 bahagian, manakala dawai B yang panjangnya 1240 cm dibengkokkan tepat kepada 20 bahagian. Cari nilai A dan nilai D. Okey, untuk soalan ni kita tahu dia adalah soalan janjang. Jadi daripada soalan tersebut kita boleh wujudkan dua persamaan, iaitu S10 sama dengan 820, S20 sama dengan 140. Kita boleh wujudkan dua persamaan daripada maklumat yang diberi. Kita tinggal gantikan substitute persamaan sepak
persamaan 1, 2. Jadi kita akan dapat nilai D sama dengan 4, nilai A sama dengan 100. Untuk soalan yang B pula, dia tanya bahagian keberapakah berukuran 52 cm. Jadi kita boleh 50 soalan itu dia tanya berapakah bilangan bahagian keberapakah berukuran 52 cm. Jadi jawapan yang saya tulis di sini adalah kita boleh cari bahagian keberapakah berukuran 52 cm itu dengan menggunakan rumus T, iaitu bilangan bagi 52 cm tersebut. Jadi apa yang kita cari adalah N dia, bilangan keberapakah ukuran bahagian tersebut berukuran 52 cm. Jadi kita masukkan nilai A dan D yang kita dapat dari soalan sebelum dia, kita akan dapat N sama dengan 13. Untuk soalan C pula, beza di antara panjang bahagian terakhir kedua-dua dawai itu, kita gunakan rumus T juga, iaitu T10 tolak T20. Iaitu kita akan dapat 240 lah, masuk dia punya rumus tersebut. Untuk soalan yang seterusnya pula, soalan dia Raja 5 menunjukkan satu segi 4 sama, JKLM dan segitiga bersudut tegak ABC. Titik J25 dan persamaan perpenjuru KM ialah 5x tambah 3y tolak 8 sama dengan 0. Cari koordinat A. Untuk soalan ini, cari koordinat B. Dia telah beri satu persamaan, iaitu persamaan KM. 5x tambah 3y tolak 8 sama dengan 0. Jadi di sini kita boleh tahu persamaan LJ kerana dia telah beri titik J. Maknanya kita tahu yang kecerunan bagi LJ dan KM adalah sama dengan negatif 1. Jadi kita gunakan rumus tersebut, kita akan dapat kecerunan LJ adalah 3/5. Jadi di sini kita akan dapat kita masukkan koordinat J ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk mencari nilai pintasan Y dia. Pintasan Y dia adalah 19/5. Persamaan JL lah, bukan JK, itu minta maaf silap tulis tu. Untuk mencari koordinat B, kita tahu kedua-dua garis tersebut bersilang di titik B. Jadi kita dapat cari titik B menggunakan cari yang saya telah tulis inilah. Dan X adalah negatif 1/2, manakala Y 7/2. Itu adalah koordinat bagi B. Untuk soalan Roman 2, nilai bagi T jika garis lurus Y sama dengan T adalah tangent kepada persamaan lokus titik B. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 6Y tolak 3 sama dengan 0, di mana T adalah pemalar. Soalan ini dia tidak memberitahu di manakah lokus P tersebut. Lokus P tersebut berada di titik mana. Jadi soalan ini agak kita boleh katakan kita guna logik. Kita tahu bahawa dalam satu tangent dia akan, kita contohlah lokus P tersebut adalah satu bulatan. Diberi tadi Y sama nanti adalah tangent persamaan lokus tersebut. Kita tahu bahawa tangent dia akan menyentuh satu titik. Jadi apabila kita tahu logik tersebut, kita hanya mengaplikasikannya sahajalah. Jadi kita hanya masukkan nilai T ke dalam Y di persamaan lokus tersebut, kita akan dapatlah persamaan seterusnya tersebut. Kita akan gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0 kerana dia menyentuh satu titik. Jadi sebab itulah kita menggunakan B kuasa 2 tolak 4 AC. Jadi kita akan dapat satu persamaan kuadratik T. Jadi T sama dengan 7 dan T sama dengan negatif 1.
Seterusnya, soalan 6. Satu pasukan tenis yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan dipilih daripada 6 orang lelaki dan 7 orang perempuan, termasuk sepasang kembar Dania dan Damia. Soalan A. Cari bilangan pasukan itu dibentuk jika tiada syarat yang dikenakan. Okay. Untuk soalan ini, kita hanya gunakan cara biasa sajalah. 6C 4 darab 7C 4 sama dengan 525 lah. Itu adalah bilangan cari yang boleh dibentuk jika tiada syarat yang dikenakan lah. Soalan yang seterusnya itu B. Jika Dania dan Damia sama ada mesti dipilih bersama atau kedua-duanya tidak dipilih, cari bilangan pemilihan yang mungkin. Okay, soalan ni kita mesti highlight sama ada mesti dipilih bersama atau kedua-duanya tidak dipilih. Jadi itu adalah soalan yang soalan ini tanyakan kepada kita. Jadi dari soalan ini kita tahu bahawa Damia dan Dania ni adalah perempuan. Saya menganggap bahawa Dania dan Damia ni adalah perempuan. Jadi bagi lelaki dia tiada perubahan, dia akan dipilih 4 lelaki. Untuk perempuan, kita pecahkan dia kepada 3, di mana D1 adalah Dania dan D2 adalah Damia. Manakala yang tinggal adalah perempuan yang selain daripada Dania dan Damia. Jadi yang mesti dipilih adalah 4 lelaki dan 4 perempuan bagi membentuk satu pasukan tenis tersebut. Jadi kita cari kebarangkalian bahawa kedua-duanya dipilih. 6C4 darab 2C2 kita sama dengan 150. Dan seterusnya kita cari pula kebarangkalian untuknya kedua-duanya tidak dipilih. Jadi 6C4 darab 5C2 sama dengan 75. Jadi bilangan pemilihan yang mungkin ialah kita tambah, jadi jawapan dia adalah 225. Okay, soalan untuk C. Pasukan yang dipilih itu termasuk Dania dan Damia disusun sebaris untuk sesi bergambar. Cari bilangan susunan ini boleh dilakukan jika Dania dan Damia tidak mahu duduk bersama. Okey, soalan dia cari bilangan susunan ini boleh dilakukan jika Dania dan Damia tidak mahu duduk bersama. Okey, di sini dia ada dua cara. Satu cara yang saya gunakan sekarang ni dan satu lagi menggunakan cara pilih atur. Tapi disebabkan saya lebih saya akan menerangkanlah. Saya akan menggunakan cara yang saya gunakan ini. Jadi pertama sekali kita kena cari kebarangkalian untuk Damia dan Dania duduk bersama. Jadi 7 faktorial akan darab 2 faktorial, kita akan dapat 10,000 sama 80. Seterusnya kita cari pula jumlah keseluruhan susunan tersebut. Kita akan jumlah keseluruhan susunan tersebut kita tolak dengan kebarangkalian Damia dan Dania duduk bersama. Jadi kita akan dapat 30,240. Itulah jawapan untuk soalan ini. Okey, untuk soalan 8, jadual 1 di bawah menunjukkan nilai untuk dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh dari suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y tolak N kuasa 2 sama dengan M per X dengan keadaan M dan N ialah pemalar. Soalan A, berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai pemboleh ubah yang sesuai. Soalan ini dia tidak bagi tahu secara spesifik bina jadual bentuk apa yang dia mahu. Jadi pertama sekali saya buat saya jadikan dulu bentuk persamaan yang diberi dalam bentuk linear, dan selepas itu barulah saya tahu apa jadual yang dia mahu. Jadi iaitu 1 per X, bina jadual 1 per X. Jadi saya bina jadual 1 per X dan itulah jawapan saya untuk soalan A. Dan untuk soalan B pula dia minta plot nilai-nilai tersebut dan seterusnya lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Jadi untuk soalan B ni dia minta kita lakarkan graf sahaja, jadi kita masukkan je lah
nilai jadual, nilai-nilai dari jadual kita tu masukkan ke graf kita, tapi dia tak bagi tapi disebabkan soalan ni dia tidak bagi kita dia punya skala dia, jadi kita kena cari sendiri. Jadi saya punya skala ni adalah 2 cm kepada 2 cm kepada 2 unit, iaitu dipaksi 1/x, manakala 2 cm kepada 0.2 unit bagi paksi y lah. Dan untuk soalan C pula, dengan menggunakan graf DB cari nilai M dan nilai N. Okay, untuk mencari nilai M dan nilai N, kita rujuk balik kita punya persamaan yang first tu. Kita tahu M adalah kecerunan, jadi kita ambil mana-mana titik yang di graf tadi tu, kita ambil mana-mana titik yang kena masa kita buat lakaran graf tersebut. Jadi saya dapat saya punya kecerunan adalah 0.079, iaitu M. Manakala N, kita tahu N adalah pintasan Y. Jadi lakaran graf sebentar tadi dia menunjukkan bahawa garis tadi dia menyentuh paksi Y pada 0.2. Jadi kita buatlah 0.2, kita square root dan dapat 0.447. Jadi untuk soalan yang kedua pula, nilai Y jika diberi nilai X sama dengan 0.125. Soalan ni dia sebenarnya orang akan feel soalan ni bila nampak jika nilai Y jika diberi nilai X sama dengan 0.125. Diorang akan terus tengok di graf, diorang akan tengok terus 0.125, diorang akan cek di sini 0.125. Salah. Untuk soalan ini kita mesti tukarkan, kita mesti tahu dahulu nilai X yang sebenar, iaitu 8. Barulah kita boleh cari di graf 8, barulah kita boleh tahu nilai Y dia di sini. Jadi nilai Y dia adalah 0.9 jawapan dia. Baik. Dan untuk soalan 8-9 pula, Adam dan Husna merupakan pasangan barisan hadapan yang sibuk menangani kes COVID-19. Jika Alfam dan Husna mempunyai 3 orang anak, carikan kebarangkalian bahawa mereka mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okey. Jadi kita di sini soalannya adalah taburan kebarangkalian. Jadi kita tahu yang Alfam dan Husna ni dia mempunyai 3 orang anak, jadi N sama dengan 3, dan dia mahu kebarangkalian bahawa mereka mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadi kita tahu kebarangkalian di sini adalah 50%, iaitu P sama dengan 1/2 lah. Jadi automatic Q dia akan jadi 1/2. Jadi jawapan yang saya tulis adalah P X kebarangkalian adalah lebih besar daripada 1. Kenapa lebih besar daripada 1 adalah dia ada satu konsep ni di mana kamu kena faham bahawa apabila dia Afam dan Husna ni ada 3 orang anak, kita memilih satu orang anak, kita ada satu orang anak lelaki, kita mesti ada 2 orang anak, kita masih ada 2 orang anak perempuan. Jadi maknanya dia adalah lebih daripada 1. Jadi kita akan buat begini, PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2, jadi 0.75 lah jawapan untuk soalan A, Roman 1. Jadi soalan seterusnya, dalam Jabatan Kesihatan Kota Baru terdapat 20 keluarga yang masing-masing mempunyai 3 orang anak. Carikan min dan sisian PY bagi taburan kebarangkalian yang punya sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Soalan ini dia adalah berkaitan dengan soalan yang di atas. Jadi kita hanya menggunakan kembali
kebarangkalian yang kita telah dapat bahagi sekurang-kurangnya seorang lelaki dan seorang perempuan lah. Jadi P sama dengan 0.75, jadi Q automaticlah 0.25. Jadi kita masukkan sajalah rumus min apa, jadi kita akan dapat min 15, dan untuk sisian piawai kita akan masukkan saja rumus sisian piawai dan kita akan dapatlah jawapan untuk sisian piawai. Dan untuk soalan B, Raja menunjukkan graf taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak yang bertaburan secara normal dalam varians 64. Graf ini adalah simetri pada paksi PQ. Soalan dia, jika skor Z dijumpai dengan nilai X sama dengan M adalah negatif 3/4, cari nilai M. Soalan ini dia lebih kepada rumus lah. Jadi kita masukkan sajalah nilai Z, iaitu rumus Z, di mana dia telah bagi nilai Z adalah negatif 3/4. Jadi kita masukkan dan kita akan dapat M sama dengan 39. Untuk soalan yang kedua, seterusnya cari luas kawasan berlorek. Kita tahu tadi sebentar tadi graf yang diberi tadi yang tengah-tengah adalah min. Jadi yang kita tahu adalah graf sebentar tadi adalah P 39 kurang daripada X atau kurang daripada 55. Jadi kita tahu tadi 39 adalah negatif 3/4. Jadi kita mau tahu nilai ini. Jadi kita nak cari nilai negatif 3/4, dan ini adalah ini dan ini adalah daripada jadual ataupun kalkulator. Jadi saya dapatlah jawapan yang saya dapat ini, nilai ini daripada jadual, ini daripada jadual, ini dapat daripada jadual. Jadi kita akan dapat 0.6677 lah. Jadi ada lagi kaedah paling senang, iaitu 1 tolak P ini. Kita tahu untuk mencari luas kawasan berlorek tersebut adalah seluruhan luas tersebut adalah 1. Jadi maknanya kita perlu tolak 1 untuk mendapat luas kawasan yang berlorek lah. Jadi untuk soalan yang ketiga pula, Roman 3, jika X mewakili markah yang diperoleh oleh 180 orang murid, tingkatan 5 di dalam suatu peperiksaan, hitung bilangan murid dengan markahnya adalah kurang daripada 33 markah. Okey. Soalan ini kita tahu dia minta kurang daripada 33 markah, jadi kita tahu Px kurang daripada 33. Jadi kita buat taburan kebarangkalian soalan, iaitu permutation. Kita masukkan saja rumus, masukkan, dan selepas itu kita cari nilai ini di jadual taburan kebarangkalian. Kita akan dapat 0.0668 lah. Selepas tu kita darab dengan 180 kerana kita nak kerana ada 180 orang murid yang memperoleh markah X. Jadi kita darab, kita akan dapat 12 orang murid lah. 12 orang murid yang markah dia kurang daripada 33 markah. Soalan seterusnya. Okay, untuk soalan seterusnya, bahagian C, 12 suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap Q. Lajunya V sama dengan ms per saat diberi oleh V sama dengan mt kuasa 2 tambah nt, dengan keadaan m dan n ialah pemalar, dan 1 ialah masa dalam saat. Selepas melalui O, diberi bahawa zarah itu berhenti seketika apabila T sama dengan 5 saat, dan percutannya ialah 3 meter per saat apabila T sama dengan 1 saat. Nilai M dan nilai N.
Oke, dia minta kita cari nilai M dan nilai N. Jadi perkara pertama yang saya perlu buat adalah mewujudkan satu persamaan dalam sebutan M dan N. Jadi pertama sekali saya differentiate V. Jadi saya akan dapat 2MT tambah N. Jadi kita kasih masuk saja nilai yang diberi daripada soalan ini. Jadi kita akan dapat, jadi saya akan jadikan N sebagai perkara rumus. Jadi N sama dengan 3 tolak 2M. 2M. Selepas itu saya masukkan, ini adalah persamaan kedua saya masukkan nilai N. Dan selepas itu saya akan dapat M sama dengan negatif 1 dan N. Seterusnya saya akan dapat 5. Oke, dan soalan seterusnya, julat nilai T apabila zarah itu bergerak ke arah kanan. Secara logiknya kita tahu bahawa kalau bergerak ke arah kanan, nilai tersebut adalah lebih besar daripada kosong ataupun kita cakap adalah positif. Maknanya V lebih besar daripada kosong. Jadi kita darab negatif 1. Bila kita darab negatif 1, otomatik simbol ini akan bertukar. Jadi kita akan dapat kosong kurang daripada T atau kurang daripada 5. Jadi itulah jawapannya. Jadi untuk soalan yang terakhir, jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu pada saat ke-5. Kita tahu kalau jarak itu kita perlu integrate lah. Jadi kita integrate persamaan halaju yang diberi dari soalan jadi kita untuk dapatkan nilai C ini, jadi S sama dengan 0, T sama dengan 0 dan C sama dengan 0 lah. Jadi kita dapat hasil daripada integration tersebut. Kita tolak S5 tolak S4. Jadi kita akan dapat 13/6 lah. Jadi jarak yang dilalui oleh zarah itu pada saat ke-5 adalah 13/6. Dan untuk soalan seterusnya, soalan 14, Raja sebenarnya menunjukkan sebuah prisma PQRSTU dengan PQR ialah keratan rentas. Diberi bahawa PQ sama dengan 6.3, QR sama dengan 10.5, RS sama dengan 12.4 dan sudut PQR adalah 40.63 darjah. Cari sudut di antara garis PT dan garis RT. PT dan RT. Okey. Jadi pertama sekali saya akan cari RT. Kita tahu yang saya akan cari RT. Kita tahu sudut garis QR adalah sama dengan TS. Jadi kita boleh carilah dia punya hypotenuse RT jadi 16.248 jawapan untuk panjang RT. Manakala untuk PT pula kita tahu yang untuk mencari PT juga adalah sama, iaitu hypotenuse. Jadi kita cari hypotenuse bagi PT dan kita akan dapat 13.909. Jadi apabila kita telah mendapat hypotenuse bagi PT, seterusnya kita kena cari PR. Jadi lepas kita dapat PR, jawapan dia 7.038, kita akan dapat bentuk sebegini dan inilah kita punya nilai-nilai yang kita telah dapat tadi. Jadi kita mencari sudut T. Jadi kita akan dapat sudut T adalah 25.51 darjah. Untuk soalan seterusnya, luas bagi satah UQR. Okey. UQR. Kita tahu QU sama dengan PT.
Jadi kita cari RU adalah hypotenuse. Jadi kita cari hypotenuse-nya 14.258. Dan selepas itu ini kita dapat, kita akan cari theta. Cari yang sama seperti soalannya di atas. Jadi theta adalah 43.75. Selepas itu kita masukkan ke dalam rumus luas, kita akan dapat jawapan 68.57. Untuk soalan yang terakhir, jarak terdekat dari U ke QR. Jadi jarak U ke QR. Jadi first kali kita kena cari Q, sudut Q. Jadi kita dapat 69.89. Selepas itu saya menggunakan rumus sin, dan D adalah sebagai jarak terdekatlah dari U ke QR. Jadi jarak terdekatnya adalah 13.06 cm.